Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbati wa aslih syu'unal ummati wa farij annal humuma wal ghumuma ya hayyu ya qayyum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita nafas-nafas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Kaya, yang memiliki segala-galanya, dan dengan Dialah Allah taala kita berhak meminta. Dan apabila kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita itu tidak memberi kesan kecuali apa yang telah ditetapkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan para kekasihnya itu, para wali-wali Allah taala, dan dengan berkat doa para wali, maka manusia mendapat manfaat. Allah Ta'ala kabulkan doa para wali sehingga ramai manusia itu mendapat manfaat, barakah daripada doa para wali. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada ahli keluarganya, para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pernah satu ketika baginda berdoa oleh Allah Ta'ala dengan 3 doa. Lalu doanya 2 dikabulkan oleh Allah dan 1 tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, berdoa agar umatnya tidak dibinasakan sekaligus sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Maka Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan doa yang Rasulullah minta. Dan Rasulullah doa agar umatnya tidak dikenakan penyakit sekaligus. Secara umumnya Allah Ta'ala kabulkan. Dan doa agar umat-umat Islam ini bersatu. Namun Allah Ta'ala tidak kabulkan. Maka sebenarnya hakikatnya semua doa dikabulkan oleh Allah. Kalau doa itu tidak dikabulkan, maka doa itu tidak menepati syarat. Dan Nabi SAW diberi doa yang makbul, yang kabul, yang ijabah. Namun Rasulullah menangguhnya kerana ingin mendoakan kepada umatnya di negeri akhirat kelak. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan adab para wali ketika mana berdoa kepada Allah Taala. Maka doa ada kalanya dikabulkan, ada kalanya ditangguhkan. Bukan tidak dikabulkan, ada kalanya dikabulkan, ada kalanya ditangguhkan. Maka bagi orang yang berdoa itu, bila dia berdoa kepada Allah Ta'ala, maka tidak boleh seseorang itu berburuk sangka kepada Allah. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah berjanji, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, Allah akan kabulkan. Maka Allah tidak mungkin janji. Kerana Allah Ta'ala itu, Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak mungkin janji. Jangan pula dia mengatakan Allah tidak terima doa saya, ke saya ni dibenci oleh Allah. Jangan benar buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala ini berdoa. Allah Ta'ala mahu hambanya berdoa. Namun doa hambanya itu sebenarnya tidak terpengaruh oleh Allah. Allah tidak terpengaruh dengan doa hambanya. Maka doa itu dikabulkan.
doa yang dikabulkan itu, jangan menganggap bahawa apa yang kita minta begitu diberi itulah kabul. Kadang-kadang dikata doa itu dikabul dengan cara yang lain. Dengan cara yang lain. Maka jangan pula beranggap maknanya Allah Ta'ala ini tidak kabulkan doa kita. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala kabulkan. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala itu bersifat Rahman, bersifat Rahim, bersifat pengasih dan penyayang kepada sekalian makhluk. Maka apabila saja kita ini diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala suruh kita memikirkan apakah hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak kita kepada Allah, kita ubudiyah. Maka bila kita ubudiyah, jadikan doa itu sebagai jalan ubudiyah. Dan Allah memberi akal kepada kita supaya kita memikirkan hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala ini, Allah berkuasa. Ingin memberi apa saja yang ia khendaki. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka kepada hamba-Nya yang berdoa kepada Allah supaya hamba itu sedar dia seorang hamba dan dia mengetahui bahawa Allah itu Tuhan yang berkuasa. Jadi apabila kita berdoa, bagaimana kita pergi meminta dengan seseorang. Bila kita meminta dengan seorang, seumpama kita meminta sesuatu dengan raja, mestilah kita akan meminta dengan adab. Mestilah kita meminta dengan adab. Apatah lagi kita meminta dengan Allah Ta'ala, Raja segala raja, yang maha berkuasa di atas segala-galanya. Maka lebih-lebih lagi lah kita ini mempunyai adab ketika mana berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pembacaan kitab kita dan kita sampai pada muka surat yang ke-70. Muka surat yang ke-70. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam matan hikamnya, La tatlubu rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talibu nafsaka bita'akhuri adabika. Walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Maksudnya, jangan engkau tuntut akan Tuhanmu. Jangan kamu minta, jangan kamu tuntut kepada Tuhanmu itu dengan sebab terkemudian yang engkau tuntut daripadanya. Tetapi tuntut olehmu akan dirimu dengan sebab lambat adabmu. Adabmu kerana iaitu keadaan ubudiyah. Jadi ketika mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, janganlah kita menuntut kepada Allah dengan sebab lambat dikabulkan. Ya Allah, aku mohon padamu, Ya Allah. Maka kita ni berdoa dan kita nak segera yang Allah Ta'ala beri pada kita dengan sebab kita ini berdoa. Maka jangan kamu tuntut kepada Allah Ta'ala. Apa-apa yang kamu nak ni, kamu tuntut sungguh. Tak dapat lagi, minta lagi. Dalam keadaan macam itu. Jadi sebenarnya kamu kena mengetahui keadaan kadar kedudukan kamu. Kamu adalah seorang hamba, kita adalah seorang hamba. Jadi jangan engkau tuntut akan Tuhan kamu dengan sebab terkemudian yang engkau tuntut. Dengan sebab apa yang kamu minta, apa yang kamu khendaki tak dapat lagi. Ataupun lambat Allah Ta'ala beri pada kamu. Maka kamu tuntut sungguh. Maknanya mendesak Allah Ta'ala. Ini salah adab. Dan tetapi tuntut olehmu akan dirimu dengan sebab lambat adabmu. Jadi kalau kita tengok apabila kita berdoa kepada Allah, sebagai contoh, apabila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, satu permintaan, contohnya kita nak menjadi orang yang kaya, lalu kita berdoa kepada Allah. Dalam kita berdoa kepada Allah ni, kita dah buat perniagaan macam ni, kita dah buat usaha sungguh-sungguh. Namun masih lagi rezeki kita tidak bertambah luas lagi sebagaimana yang kita kendaki. Maka ketika mana kita melihat apa-apa yang kita inginkan itu tidak dapat lagi apa yang kita kendaki, maka jangan melihat kepada Allah.
Jangan melihat kepada Allah, tetapi lihat kepada diri kita sendiri. Kalau orang melihat kepada Allah, dia akan berkata, kenapalah Allah Ta'ala tak kabul-kabul? Sudah lama dah saya berdoa pada Allah. Allah masih lagi tidak makbul. Dia melihat kepada Allah. Dan jangan pula dia mengatakan, Allah sudah tidak kasih pada saya. Apalah salah saya? Saya sudah minta, saya dah semayang. Apalah masalahnya sampai Allah Ta'ala nak bagi? Ini bermakna orang itu telah buruk adab, buruk sangka kepada Allah Ta'ala. Orang yang meminta itu, dia berdoa kepada Allah. Para wali Allah Ta'ala, dia berdoa pada Allah. Dalam waktu dia berdoa pada Allah, dia tak harap apa yang dia minta tu Allah kabulkan dia. Masalah Allah nak kabulkan, Allah tidak kabulkan, itu hak Allah Ta'ala. Kita minta sahaja. Tak apa, sebagai hamba kita minta. Apa yang kita minta? Baik, kita minta. Kita minta supaya kita ini afiat. Kita minta supaya kita ini diberi ilmu yang bermanfaat. Kita minta dengan Allah. Ataupun kita minta nak jadi alim. Ataupun kita minta nak jadi kaya. Biar perniagaan kita maju. Biar perniagaan kita maju. Namun, bila minta jadi perniagaan kita maju, tapi kita berniaga tak maju-maju lagi. Tak maju-maju lagi. Lalu kita pun melihat pada Allah. Kita tuntut, Ya Allah. Kita tuntut pada Allah, Ya Allah, kenapalah saya dah berniaga lama tak maju-maju lagi? Ya Allah, kenapalah saya masih lagi tak kaya-kaya lagi? Sudah lama dah saya berniaga. Maka ini orang yang salah adab dengan Allah. Nak adab dengan Allah Ta'ala. Apabila kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah dan kita melihat bahawa apa yang kita mohon itu masih lagi tidak mencapai. Masih lagi tidak kita dapat. Maka hendaklah kita melihat kepada diri kita. Boleh jadi dengan sebab kita salah adab. Kenapa doa kita itu bercampur dengan nafsu? Ada satu cerita yang menarik. Ada satu cerita yang menarik. Ada satu orang wali Allah Ta'ala. Satu orang wali Allah Ta'ala, dia duduk atas bukit. Dia duduk atas bukit, kerja dia berzikir, beribadat kepada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, orang tahu bahawa ini sang wali Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala. Ini wali. Maka masyhurlah orang kata, oh ini wali. Ini dia seorang yang wali, dia ni seorang yang hebat di sisi Allah Ta'ala. Lalu dalam keadaan macam itu, bila sudah lama dia bermunajat, dia sudah lama bermunajat kepada Allah, beribadat kepada Allah, satu hari dia pun turun. Turun daripada bukit. Bila dia turun daripada bukit, lalu dia pergi ke pasar. Dia turun dari bukit, dia pun pergi ke pasar. Bila dia pergi ke pasar, ramailah orang minta, orang tahu ni wali, ni orang soleh. Lalu dia kata, Tuan Syekh, mari datang kedai saya. Orang sekedar sana pula, ya Tuan Syekh, mari datang kedai saya. Orang sana pula, ya Tuan Syekh, datang kedai saya. Dia pun, bila dia tengok orang ajak, dia hanya tersenyum. Terima kasih, dia kata. Dan dia doakan. Kemudian orang ajak. Maka setiap kali orang ajak, dia tersenyum. Dia pun menolak dengan cara baik. Banyak-banyak orang kedai ajak dia. Maka ada satu orang yang dia ajak. Maka Tuan Syekh tadi duduk di kedai dia, terima, masuk kedai dia. Bila masuk kedai dia, dia rasa sangat gembira, Ya Allah. Banyak-banyak orang ajak dia, tokai-tokai kedai banyaklah ajak dia singgah kedai dia. Kedai dia yang paling mana Tuan Syekh ini terima. Banyak dah orang ajak, tapi Tuan Syekh tak terima, kedai dia terima. Maka gembiralah dia, seorang orang soleh yang dikatakan wali Allah duduk di kedai dia. Maka kata tuan kedai tadi, wahai Tuan Syekh, Tuan Syekh nak makan, nak ambil apa-apa dalam kedai saya, ambillah. Ambillah kedai saya. Saya maknanya hari ini saya bagi apa saja Tuan Syekh nak. Maka
Tuan Syekh ni agak keberatan. Tapi akhirnya disuruh ambil juga. Ambillah Tuan Syekh, ambillah dia kata. Maka akhirnya diambillah oleh Tuan Syekh tadi. Tuan Syekh pun ambil sikit-sikit barang-barang ni. Okey, baik. Maka Tuan Syekh tadi pun nak balik. Kata tuan kedai, wahai Tuan Syekh, sebelum tuan balik, saya ini nak jamu Tuan Syekh makan. Lepas Tuan Syekh makan, barulah Tuan Syekh boleh balik. Terimalah, dia kata, jemputan saya ini. Tuan Syekh kata, ajak makan, tak apalah, terimalah. Maka dia pun makan. Habis lepas makan, Tuan Syekh tadi minta izin balik. Maka bila Tuan Syekh tadi minta izin balik, kata tuan kedai, ya Tuan Syekh, boleh tak doakan kepada saya? Doakan kepada saya. Boleh. Doakanlah kepada saya supaya perniagaan saya maju. Supaya perniagaan saya maju, harta saya dimurahkan supaya saya murah rezeki. Kalau keadaan saya maju, murah rezeki, saya pun boleh tolong orang lain. Baiklah, kata Tuan Syekh. Tuan Syekh pun angkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia orang yang benar-benar lelaki yang sejati. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia yang sebenar-benar lelaki yang sejati. Lepas habis doa macam tu, Tuan Syekh pun minta balik. Maka baliklah dia. Tuan kedai pelik. Saya suruh doa supaya perniagaan saya maju. Tapi Tuan Syekh doa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia seorang lelaki yang sejati. Seorang yang benar-benar lelaki yang sejati. Dah berapa? Orang Terengganu kata, dah. Kenapa saya ni kan lelaki dah, lelaki yang sejati. Biarlah, mungkin Tuan Syekh tak dengar saya nak suruh dia doa murah rezeki. Maka pergilah Tuan Syekh tadi. Selang beberapa lama, Tuan Syekh datang lagi. Turun daripada bukit. Lalu kat pasar, kat kedai dia. Lalu kat pasar. Setiap kali dia lalu kat pasar, orang pun kata, ya Tuan Syekh datang kedai saya. Dia pun tersenyum. Ya Tuan Syekh datang kedai saya. Dia pun tersenyum. Tak apa, insyaAllah. Maknanya, akhir sekali, sampai ke tuan kedai yang hari itu. Ya Tuan Syekh datang kedai saya. Maka Tuan Syekh pun terus datang kedai dia. Allah gembira sungguh dia. Banyak-banyak kedai pelawar Tuan Syekh. Kedai dia kat Tuan Syekh pilih. Allah gembira dia. Sangat-sangat gembira. Baiklah. Kak dia pun kata macam hari tu. Wahai Tuan Syekh nak apa-apa, ambillah Tuan Syekh. Beritahu saja. Maka Tuan Syekh ni agak keberatan. Akhirnya dia minta, ambillah Tuan Syekh, pilihlah apa-apa. Nak tak nak, Tuan Syekh pun pilihlah. Pilih-pilih. Maka Tuan Syekh pun minta balik. Dia kata, ya Tuan Syekh. Wahai Tuan Syekh. Saya sebelum Tuan Syekh balik, saya nak jamu Tuan Syekh makan. Janganlah Tuan Syekh balik kecuali Tuan Syekh makan dulu. Kata Tuan Syekh, tak apalah. Maka dijamunya Tuan Syekh tadi makan. Lepas dia jamu makan, kata tuan kedai tadi. Wahai Tuan Syekh, boleh tak doa ke saya? Doa apa? Doalah supaya perniagaan saya maju. Bila perniagaan saya maju, doakanlah supaya rezeki saya murah. Jadi murah rezeki dengan perniagaan saya maju. Kalaulah perniagaan saya maju, nanti senanglah saya nak tolong orang-orang susah. Baiklah. Maknanya. Dia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia sebenar-benar manusia. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia sebenar-benar manusia. Jadi, dia pun terkejut. Ya Tuan Syekh, saya suruh Tuan Syekh doa saya biar perniagaan saya maju. Tuan Syekh doa saya jadikan saya sebenar-benar manusia. Tuan Syekh pun diam, tak kata apa-apa. Maka Tuan Syekh pun balik. Dia rasa heran. Tuan Syekh ini, saya suruh berdoa dia supaya perniagaan saya maju.
Bila saya suruh berdoa, dia doa saya jadi manusia. Dia doa saya jadi lelaki. Kan saya manusia dah. Kan saya lelaki dah. Tapi tak tahulah, biarlah. Dia pun rasa hairan. Selang beberapa lama, Tuan Syekh tadi pun datang. Turun daripada bukit. Lalulah pergi ke pasar. Bila pergi saja ke pasar, orang pasar ni, tuan kedai minta, ya Tuan Syekh, singgah kedai saya. Saya pun senyum dia. Ya Tuan Syekh, singgah kedai saya. Ramai orang minta Tuan Syekh singgah kedai dia. Maka Tuan Syekh menolaknya dengan cara baik. Sampai ke tuan kedai yang biasa yang hari tu. Ya Tuan Syekh, singgah kedai saya. Tuan Syekh terus singgah kedai dia. Allah gembiranya dia. Banyak-banyak kedai, tuan kedai panggil. Kedai dia kot yang diterimanya. Maka seperti biasa, ya Tuan Syekh nak apa dalam kedai saya? Ambil lah, dia kata. Maka Tuan Syekh tadi keberatan juga. Tapi dia minta, ambil lah. Maka Tuan Syekh pun ambil. Lepas daripada itu, kata dia, Tuan Syekh nak minta balik lah. Nak minta diri. Kata, ya Tuan Syekh, sebelum Tuan Syekh balik, seperti biasalah, saya nak ajak Tuan Syekh makan. Tak apalah, Tuan Syekh pun makanlah. Makan bersama dia. Habis makan dah, Tuan Syekh nak balik. Dia kata, ya Tuan Syekh, saya ada permintaan. Apa dia? Minta Tuan Syekh doa ke saya. Doa apa? Doa supaya saya ini dimurahkan rezeki. Supaya perniagaan saya maju. Kalaulah perniagaan saya maju, maka saya bolehlah bantu-bantu orang susah. Baiklah, kata Tuan Syekh. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia ini orang yang benar-benar beriman. Jadikanlah dia ini orang yang benar-benar beriman. Maka dalam keadaan tu, tuan kedai hairan. Tuan Syekh ni, saya suruh berdoa. Dia doakan saya jadi orang yang benar-benar beriman. Kan saya orang dah beriman dah. Dulu suruh berdoa, dia kata jadi lelaki yang bersungguh, yang sejati. Ini doa suruh jadi manusia, benar-benar manusia. Doa suruh jadi orang yang benar-benar beriman. Kan saya ni kan lelaki, kan saya kan manusia, kan saya sudah beriman. Dia main fikir-fikir, kali ni dia tak puas hati. Bila dia tak puas hati, dia tanya, ya Tuan Syekh, saya nak beritahu Tuan Syekh, saya merasa hairan dengan Tuan Syekh. Apa dia? Saya suruh Tuan Syekh doakan saya. Saya minta Tuan Syekh doakan saya supaya perniagaan saya maju. Bila perniagaan saya maju, saya bolehlah bantu orang-orang yang susah. Tapi Tuan Syekh doakan saya, jadikanlah dia manusia. Jadikanlah dia lelaki yang benar. Jadilah dia orang yang beriman. Kan saya kan manusia dah. Kan saya kan lelaki. Dan saya kan orang beriman. Nah, kenapa Tuan Syekh doa begitu? Tuan Syekh pun tersenyum. Tak sama orang awam dengan para wali. Tak sama. Tak sama orang awam dengan para wali. Orang awam, orang wali, orang awam doa, ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah aku kaya. Orang wali pula doa, ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah aku miskin. Orang awam berdoa, ya Allah, ya Tuanku, kabulkanlah hajatku. Para wali berdoa, ya Allah, jangan kau kabulkan hajatku. Para wali. Tak sama dia berdoa. Dia berdoa maknanya. Jadi, heran dia. Maka, Tuan Syekh tadi pun tersenyum saja. Baiklah, kamu tidak faham. Mari ikut aku. Maka Tuan kedai pun jalanlah dengan Tuan Syekh tadi. Dia berhenti satu tempat di pasar. Dia tengok ramai orang di pasar tadi. Masa tu tak ada PKP lah. Masa tu tak ada jarak lagi. Maknanya. Dia tengok di pasar. Dia pergi pasar ramai orang. Bila dia pergi pasar tengok ramai orang. Dia pun tanya. Tuan Syekh tadi tanya. Apa yang kamu lihat? Tak ada apa-apa. Cuba kamu tengok. Apa yang kamu lihat? Tak ada apa-apa Tuan Syekh. Yang saya lihat orang ramai je. Orang ramai di pasar dia kata.
Orang ni duk sibuk pergi beli, orang ni duk kedai ni, orang ni duk berniaga, orang ni duk cakap, duk bincang. Ini yang saya tengok. Yang ada di pasar, hanya orang-orang yang ramai saja di pasar. Mereka sedang berjual beli. Betul ke kamu tengok orang ramai di pasar ni? Betul ke? Betul, Syekh. Tuan saya tengok sendiri kan ramai orang di pasar. Baiklah. Baiklah maknanya. Okey. Sekarang ini, kamu cabut kopiah kamu cabut, kamu pakaikan serban aku ni atas kepala kamu. Pakaikan serban aku ni, aku pakai, kamu ambil serban aku ni, pakai atas kepala kamu. Maka Tuan Syekh tadi ambil serban, letak atas kepala dia. Bila letak atas kepala dia, terkejut dia. Sangat-sangat terkejut. Bila sangat terkejut, terkamang dia, terpegun dia. Lepas daripada itu, dia macam terbeliak mata, terkejut. Dia jadi macam panik. Capur takut pun ada. Akhirnya Tuan Syekh ambil serban tadi. Letak atas kepala dia semula. Tuan Syekh pakai serban balik. Beri balik kopiah dia tadi. Tuan Syekh tanya, apa yang menapuk? Apa yang menapuk? Terkejut. Ya Allah, dia kata, aku tengok tak ada satu pun manusia. Aku tengok bila aku pakai serbanmu, ya Tuan Syekh, aku tengok yang ada adalah kepala binatang. Aku tengok adalah kepala binatang. Tubuh manusia kepala binatang, ada kepala kambing, ada kepala anjing, ada kepala lembu, ada kepala apa ni? Kibas. Macam-macam kepala binatang ada. Katanya tadi. Sekarang ni mau faham tak? Kenapa aku doakan kamu? Kenapa aku doakan kamu supaya kamu jadi benar-benar manusia? Kenapa aku doakan kamu supaya kamu benar-benar menjadi lelaki? Kenapa aku doakan kamu supaya kamu benar-benar beriman kepada Allah? Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, bagi diri aku, kalau orang beriman, aku akan tengok dia. Maknanya tidak sebagaimana kamu tengok. Kalaulah dia ini orang yang baik, orang yang bersoleh, aku akan tengok dia tidak sebagaimana yang kamu tengok. Kalau orang soleh, begini. Kalau orang tidak soleh, begini. Maka aku bimbang kamu jadi macam orang lain. Maka dengan sebab itulah aku doa supaya kamu jadi benar-benar lelaki, benar-benar manusia, benar-benar beriman kepada Allah. Barulah dia faham. Kalau macam begitu Tuan Syekh, ikutlah doalah saya apa-apa yang terbaik untuk saya. Baru dia tahu. Batu bahaya para wali. Maknanya dia pakai serban tu ada makna. Ni tak cabut serban ni. Cabut serban bahaya. Kalau cabut serban nampak binatang saja. Dulu satu ketika cabut serban nampak binatang saja. Kat mana? Yang main serban ustaz ni bisa juga sebenarnya. Kat mana? Kat zoo negara. Kat zoo negara lah maknanya. Okey, baik. Itu cerita kisah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan bahawa apabila saja kamu meminta kepada Allah, maka tidak kabul. Maka bila tidak kabul itu, jangan kamu mendesak Allah, jangan kamu memandang kepada Allah. Bila tidak kabul, kamu merasa tidak kabul. Lalu kamu memandang pada Allah, kamu melihat pada Allah, Allah tak kabulkan permintaan saya. Adakah Allah benci ke saya? Kenapalah Allah Ta'ala ni tidak maknanya menerima saya? Jangan kamu memandang kepada Allah. Walaupun kamu sudah meminta. Tetapi pandanglah kepada diri kamu sendiri. Adakah aku ini buruk adab padamu ya Allah? Boleh jadi tidak dikabulkan. Itu boleh jadi dengan sebab buruk adab kamu dengan Allah. Buruk adab kamu dengan Allah. Sama ada doa itu doa yang maknanya buruk adab itu secara zahir ataupun buruk adab itu secara batin. Baik, kita tengok.
Maka dikata tuntut olehmu akan dirimu dengan sebab lambat adabmu. Kerana iaitu keadaan ubudiyah. Kerana apa? Kerana ini hak ubudiyah. Maknanya pinjang serban ustaz nak pinjang. Marilah nak pinjang. Maknanya okey baik. Maka dia kata iaitu kerana keadaan ubudiyah. Kerana kita ini sebagai hamba. Bila sebagai hamba, tugas kita ini melaksanakan perintah Allah, kita hamba. Sebenarnya, bila hamba ini, maknanya bila hamba ini, kita tidak ada hak sebab kita hamba. Hamba ini adalah hanya mengikut kehendak Tuhan dia. Kita hamba kepada Allah, hanya kita mengikut kehendak Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintah, kita buat. Bila Allah perintah kita doa, berdoa. Tak ada hak kita. Sebenarnya di atas kita doa itu kita nak memiliki atas kita doa. Tidak ada hak. Kerana apa? Kerana kita hamba. Itulah hak ubudiyah. Inilah yang dipahami oleh para wali Allah. Dan inilah adab para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Lalu dikatakan bahawa apabila engkau lihat akan engkau tuntut itu lambat. Bila kamu minta, kamu tengok, kamu minta, tiba-tiba lambat. Maka, tuduh olehmu akan dirimu dengan jahat adab. Kamu kena tengok diri kamu. Kamu kena tengok diri kamu. Lambat itu, tengok pada diri kita. Boleh jadi jahat adab. Boleh jadi buruk adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sebab itu disuruh kita jaga adab kita ketika mana kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenai adab doa ini banyak. Adab doa ini banyak, tetapi kita simpulkan secara ringkas sahaja. Maka ketika memohon kepada Allah, mestilah kita dalam keadaan beradab. Yakni bersopan santun. Maka adab itu ada dua, adab zahir dan juga adab batin. Zahiriyah dan juga batiniyah. Zahiriyah, adab kita zahir ketika mana kita berdoa. Yang pertama hendaklah kamu menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat, ini adabnya yang sebaiknya. Menghadap ke arah kiblat, betul. Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berpaling, di situ ada Allah, benar. Tetapi adab yang sebaiknya, yang pertama ketika berdoa, hendaklah kamu menghadap kiblat. Itu yang sebaiknya. Yang kedua, bila mana kamu berdoa, hendaklah kamu dalam keadaan suci. Yakni berwudu, suci daripada hadas, dalam keadaan berwudu, ambil air semayang. Dan yang ketiga, ketika mana berdoa, hendaklah membaca basmalah, membaca bismillah. Mulakan dengan nama Allah. Mulakan dengan nama Allah Ta'ala. Kemudian, selepas pada itu, hendaklah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, hendaklah kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesiapa yang berselawat, siapa yang berdoa, dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berkata kepadanya, siapakah kamu untuk doa kamu dikabulkan sedangkan nama kekasihku tidak disebut? Maka di antaranya hendaklah kamu ini berselawat kepada Nabi. Yang keempat, keberapa yang keempat? Yang keempat, hendaklah dalam keadaan suara yang rendah. Suara yang rendah. Jangan menjerit-jerit. Menjerit-jerit jangan. Dalam keadaan suara yang rendah. Suara yang rendah. Dan dengan bahasa yang mudah. Doa dengan bahasa yang mudah. Tak perlu kita berdoa pada Allah dengan bahasa yang berbunga-bunga. Maknanya doa dengan bahasa yang mudah. Dan bila mana saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pastikan
kita berdoa itu dengan sesuatu yang Allah perintahkan kita berdoa. Jangan Allah tak perintah kita berdoa. Seperti apa? Seperti orang nak buat maksiat, suruh kita berdoa. Bila suruh berdoa, orang nak buat maksiat, dia suruh kita berdoa. Maka tak boleh berdoa. Tidak boleh berdoa untuk memohon pertolongan atas melakukan maksiat. Jadi antaranya, adabnya, maka berdoalah mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita berdoa. Dan ketika mana kita berdoa, hendaklah dalam keadaan tawaduk. Hendaklah kita dalam keadaan tawaduk, merendahkan diri. Okey, ini antara adabnya yang zahir. Adapun adab yang batin. Adab yang batin ketika mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dalam keadaan merasa kehambaan kepada Allah. Bila mana kita berdoa, kita rasa sebagai kehambaan kepada Allah. Bila kita berdoa ni, kita hamba. Jadi tugas kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua, bila mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, maka kita ini kena menyedari kadar kedudukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita berdoa dengan siapa? Dengan Allah. Bermakna kita tahu Allah lah yang menentukan. Contohnya macam mana kita kena faham kadang-kadang salah adab. Di antara salah adab, contohnya begini. Ini contoh saja. Contohnya kita ini ada sesuatu hajat yang penting. Dan kita sangat memerlukan hajat itu. Maka hajatnya apa? Contohnya bahawa hajatnya contohnya anak kita sakit. Jadi bila anak sakit, kita ini berdoa siang malam sambil berdoa, sambil menangis kita berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah anakku. Pagi kita berdoa. Lepas tu, tengah hari, sembahyang zuhur doa. Asar, setiap waktu kita berdoa. Maka dengan berkat doa, kesungguhan kita berdoa tadi, lalulah doa tadi kabul. Bila doa itu kabul, kita kena faham kedudukan Allah. Maka bila doa itu kabul, maka hati kita kena melihat bahawa doa kabul itu adalah disebabkan sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah. Sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bukan doa itu kabul kerana Allah mengikut kehendak kita. Alhamdulillah, saya berdoa. Akhirnya, Allah Ta'ala terima juga. Zuhair kata gitu. Akhirnya Allah Ta'ala terima juga permintaan saya. Lalu tanpa dia sedar di dalam hati, dia merasakan Allah mengikut kehendak dia. Maka siapakah kita yang Allah terpaksa ikut kehendak kita? Maka adab kita berdoa, kita kena, yang kedua, kita kena memahami kedudukan Allah. Apa maksud kedudukan Allah? Bukan kita yang menentu, Allah yang menentukan. Yang ketiga, kita kena berbaik sangka dengan Allah. Baik sangka dengan Allah. Jangan kita buruk sangka, saya dah putus asa dah dengan Allah. Saya dah kecewa dah dengan Allah. Saya dah malas dah nak berdoa dengan Allah. Saya dah berdoa, Allah tak kabul-kabul. Ini buruk sangka dengan Allah. Tidak ada adab kita dengan Allah. Tidak ada adab dengan Allah. Doa saja, serah kepada Allah. Maka yang ketiga, adab batiniah. Jangan buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buruk sangka dengan Allah Ta'ala dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, berserah dengan Allah. Berserah dengan Allah.
apa yang Allah beri, itulah yang terbaik. Maka dalam hati kita berserah dengan Allah dengan erti kata meyakini bahawa Allah kabulkan hajat kita. Semua hajat kabul. Mana Ustaz? Hajat kabul. Saya berdoa. Nak kaya-kaya. Allah tak beri kaya pun Ustaz. Mana hajat kabul? Hajat kabul bukan bermakna Allah memberi apa yang kita minta. Hajat kabul ini adalah Allah menentu ataupun Allah memberi apa yang terbaik untuk kita. Apa yang terbaik untuk kita. Baik contoh. Ya Allah, kamu berdoa kepada Allah minta supaya Allah Ta'ala bagi kamu kaya. Allah tak bagi kaya, tapi Allah Ta'ala bagi sehat. Sedangkan sehat itu lebih baik daripada kaya. Kalau orang tu kaya tapi tak sehat, tak ada manfaat agak kaya dia. Nak makan, tak boleh, kecil mani. Nak makan, tak boleh, darah tinggi contohnya. Maka adab kita ketika mana kita berdoa kepada Allah, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya. Maka ini antara adab. Adab kita berdoa. Maka ingat, Allah akan memberi sesuatu kepada kita, sesuatu yang paling baik untuk kita. Maka berserahlah diri kepada Allah Ta'ala dalam kita berdoa kepada Allah. Maknanya. Baik, kita tengok lagi. Dan dikatakan lagi, setengah daripada segala perkara jahat adab. Setengah daripada perkara jahat adab itu bahawa engkau mendoa dengan qasad ijabah dalam doa. Antara buruk adab kita dengan Allah, kita berdoa pada Allah, kita nak Allah ikut kehendak kita. Kita nak berdoa pada Allah biar Allah kabulkan hak kita nak. Maknanya ini buruk adab. Mana boleh kita nak apa yang kita nak ini, kita desak Allah ataupun kita berdoa, kemudian dalam kita doa ini, dia ada tujuan kita doa nak hak ni. Tak boleh sebenarnya bila kita berdoa. Kerana apa? Kerana di situ ada tujuan. Sedangkan doa, kita berdoa kepada Allah adalah sebagai jalan kehambaan kita kepada Allah. Ingat, doa bukan jalan kepada sesuatu yang kita khendaki. Kita nak kereta lah, nak doa. Betul, kita nak kereta berdoa. Tetapi sebenarnya adab dalam hati kita sebagai jalan kehambaan. Tentang kita doa nak kereta, nak rumah, nak kaya, itu kita doa sebagai hamba. Tetapi kita tidak boleh meletakkan mesti Allah beri hak kita nak. Tak boleh. Kerana begitu mata-mata tujuan begitu, maka itu salah. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa engkau mendoakan akan Tuhanmu bahawa engkau meminta yang dituntut daripada yang dituntut. Daripada segala yang dituntut. Dan tiada zahir bagimu ijabah. Maka baikkan akan olehmu sangkamu padanya. Jadi apabila saja kalau kita minta doa kepada Allah, maka kita minta kepada Allah Ta'ala, tujuannya hamba saja kepada kehambaan. Maka jangan ada maksud-maksud yang tertentu. Ataupun ada tujuan-tujuan yang tertentu. Kerana ini dikira rasa adab kita dengan Allah. Dikira kita kurang adab dengan Allah. Sebab tu ingat, jangan kita jadikan Allah untuk nak mencapai kehendak nafsu kita. Sedangkan Allah itu adalah jalan kehambaan kepadanya. Jadi kita perlu meminta kepadanya. Tapi kita berserahlah apa yang Allah nak beri pada kita. Kita berserah dan kita menerima apa yang Allah nak berikan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa
Dan apabila engkau mendoakan akan Tuhanmu, maka engkau meminta yang dituntut daripada segala yang dituntut. Kalau kamu berdoa kepada Allah, kamu berdoalah dengan sesuatu yang Allah Ta'ala minta kamu berdoa. Apa Allah Ta'ala tuntut kita berdoa? Maka engkau meminta yang dituntut daripada segala yang dituntut. Apa yang Allah Ta'ala tuntut kita berdoa? Apa Allah Ta'ala suruh kita doa? Allah Ta'ala suruh kita minta afiat. Minta afiat. Allah Ta'ala suruh kita minta syurga. Minta syurga. Allah Ta'ala suruh kita dijauhkan neraka. Minta dijauhkan neraka. Allah Ta'ala suruh kita ini minta ilmu. Minta ilmu dengan Allah Ta'ala. Minta dengan apa yang Allah Ta'ala suruh minta. Doa ni, minta ni Allah memang suruh. Allah Ta'ala suruh minta. Tetapi ketika mana kita memohon kepada Allah, kita kena faham bahawa kita hamba. Maknanya macam hamba. Hamba kan, seorang hamba, Tuhan dia kata, mu kena mesin rumput. Kena mesin rumput. Mu kena angkat air. Kena angkat air. Tapi ketika mana kita mesin rumput, kita angkat air, jangan kita mikir, Tuhan aku kena bagi pitih aku ni. Tuhan aku kena bagi benda-benda hadiah ke aku ni. Tak bolehlah, kamu hamba. Hamba kerjanya kamu kena buat saja apa yang Tuhan kamu perintah. Begitulah kita hamba Allah. Kita kena buat saja. Allah suruh sembahyang, kita suruh sembahyang. Allah Ta'ala suruh kita puasa, kita berpuasa. Allah Ta'ala suruh kita kerja haji. Dan Allah Ta'ala suruh tak kita berdoa? Suruh berdoa. Berdoa saja. Doa saja. Kerana apa? Kerana itulah sebagai jalan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan tiada zahir bagimu ijabah. Baiklah, kamu pun tuntut. Bila kamu doa, tak nampak yang doa kamu ini kabul. Tidak ijabah. Maka, baikkan olehmu sangkamu padanya. Baik sangka dengan Allah. Letakkan dalam hati. Allah nak beri yang lebih baik daripada itu. Allah Ta'ala nak beri yang lebih baik daripada kita minta. Maknanya. Maka, baikkan olehmu sangkamu padanya. Dan jangan engkau tuntut akan dia sempurna yang demikian itu. Jangan kamu tuntut dengan Allah. Kalau kamu minta itu, gitulah Allah kena beri pada kamu. Jangan begitu. Masalahnya, kalau kata kita doa nak kaya, biar Allah Ta'ala beri sungguh kita jadi kaya. Jangan tuntut begitu. Jangan sampai begitu kehendak kita. Jangan sampai begitu hati kita berpegang. Itu adalah salah adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bahawasanya ia dibuat barang yang sekhendaknya kerana Allah Ta'ala melaksanakan, melakukan, mengikut kehendak dia. Kehendak Allah Ta'ala. Tetapi tuntut olehmu akan dirimu dengan sebab lambat adabmu. Tapi kamu kena tengok diri kamu. Kenapa lambat? Allah Ta'ala tak kabul. Kenapa tidak kabul lagi ini? Jangan kata Allah tak kabul sebab gini. Allah benci kita, Allah tak kasih kita. Tak boleh jadi kamu tidak ada adab dengan Allah. Ada benda-benda yang salah adab kamu dengan Allah. Sebab itulah ahli-ahli sufi ni, mereka itu menyerah diri kepada Allah. Bagaimana Nabi Yunus AS. Doa ini ada dua. Satu dia panggil doa talab. Dua dia panggil doa sana'. Apa makna sana'? Memuji Allah. Doa sana', doa puji. Doa talab, doa minta. Meminta kepada Allah dengan jalan pujian. Contohnya, contoh Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS ini, dia masuk dalam ikan, dalam perut ikan. Ketika mana dia masuk dalam perut ikan, dia tak kata pun, Ya Allah, keluarkan aku daripada perut ikan. Dia tak kata. Tetapi dia bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci engkau, Ya Allah. Tiada Tuhan melainkan engkau, Ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku ini orang yang melakukan kezaliman. Ini doa, ini zikir Nabi Yunus sekaligus doa. Dia panggil doa puji. Akhirnya Allah Ta'ala keluar dia daripada perut ikan. Perut ikan. Sebab tu ada dalam kitab 200 Nasihin dia kata, kalau tidak silap, hari yang kedua Zulhijjah dia dikeluarkan. 2 Zulhijjah. Jadi besok 2 Zulhijjah, maka berpuasa sebagai jalan bersyukur Allah Ta'ala selamatkan Nabi Yunus.
Lalu dikatakan bahawa Nabi Yunus tak berdoa pun minta keluar. Tapi Nabi Yunus doa, aku ni hanya memuji Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Engkau ni Tuhan yang maha suci. Aku je yang melakukan kezaliman. Tengok Nabi Yunus. Dia tak kata, ya Allah, kenapalah Engkau masukkan aku dalam perut ikan? Ya Allah, apalah salah aku sampai Engkau jadikan ikan telan aku? Ya Allah, ya Tuhanku, maknanya tidakkah Engkau melihat kebaikan aku? Dia tidak ada Nabi Yunus kata begitu, tidak ada pun. Tidak ada. Dia tidak kata, ya Allah, kenapalah Engkau hukum aku begini? Kenapalah berat sangat Engkau uji aku begini? Tidak ada. Tidak ada Nabi Yunus. Nabi Yunus hanya bertasbih memuji Allah. Itulah dia perjalanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala keluarkan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, dia nak dicampakkan dalam api. Bila nak campak dalam api, malaikat Jibril datang. Ya Ibrahim, apakah kamu perlukan pertolongan? Kata Nabi Ibrahim, denganmu tidak ada. Yang ada dengan Allah Ta'ala saja. Dan kalau begitu, beritahu pada aku. Biar aku mohon kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala maha mengetahui. Lalu Allah Ta'ala kata, wahai api, jadikanlah sejuk. Qulna ya narukuni baudan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka demikianlah orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul, para awliya, mereka berdoa. Tetapi mereka itu bila berdoa sahaja, mereka melihat kepada dirinya, tidak melihat kepada, tidak memandang kepada Allah Ta'ala, tetapi melihat kepada dirinya. Melihat pada dirinya. Maka seorang hamba apabila dia berdoa kepada Allah, maka dia berdoa atas jalan kehambaan. Itu pertama. Dia berdoa kepada Allah atas jalan kehambaan, bukan atas jalan inginkan sesuatu. Kehendak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kamu berdoa kepada Allah, hendaklah kita meyakini bahawa Allah Ta'ala akan kabulkan hajat kita, doa kita. Kita kena yakin Allah kabulkan hajat kita. Maksud kabul hajat kita ini bukan Allah ini mengikut kehendak kita, tetapi Allah memberi yang terbaik untuk kita. Itu yang. Kemudian yang ketiga, bila kita berdoa kepada Allah, kita serahkan ketentuan Allah. Jangan kita masuk campur urusan Allah. Allah kena beri aku begini. Allah kena tunaikan juga hajat aku. Maka salah kita dengan Allah Ta'ala. Maka bila kita berdoa, kita kena serah kepada Allah Ta'ala. Kerana dialah yang menentukan di dalam apa sahaja kehendak yang ia, apa sahaja yang ia kehendaki. Dia yang menentukan. Baik. Lalu dikatakan lagi. Dan setengah daripada segala perkara jahat adab itu bahawa engkau mendoakan dengan qasad ijabah. Doa mesti Allah kena terima ikut dan permintaan ini salah adab, buruk adab dalam doa, maka hasil bagimu yang demikian itu gharad, iaitu tujuan. Nak berdoa pada Allah kena nak sesuatu saja. Nak sesuatu saja. Jadi dia berdoa untuk nakkan sesuatu. Sedangkan para wali Allah berdoa nak kepada Allah Ta'ala yang berkuasa, yang memiliki sesuatu itu. Serah kepada Allah. Jangan ada tujuan-tujuan yang tertentu. Dan bagaimana Ustaz dengan solat hajat? Baik, solat hajat. Kenapa kita perlu semayang solat hajat? Solat hajat sebab Allah Ta'ala perintahkan kita, kalau ada apa-apa, minta tolong dengan semayang. Wasta'inu bis sabri, minta tolonglah kamu dengan semayang. Dengan sebab itulah kita semayang hajat. Maka bila kita semayang hajat, kita nak hajat kita kabul. Tidak salah. Kita nak hajat kita kabul, tidak salah. Tetapi dalam waktu yang sama, kena ada penyerahan kepada Allah. Macam mana penyerahan? Yang kita nak begini, Ustaz, minta tolong semayang hajat, Ustaz, saya buka kedai. Saya buka kedai. Jadi minta tahu berkat semayang hajat Ustaz, jadi kedai jadi maju. Baiklah. Dia semayang hajat. Maka kita pun semayang hajat. Bila kita semayang hajat,
tuan kedai tadi tengok ustaz mai hajat, dia pun semaya hajat sama, maka dia ini maknanya minta kepada Allah supaya kedai dia maju. Tetapi selepas dia berdoa, dia minta semaya hajat supaya Allah Ta'ala ini majukan kedai dia, dia kena dalam hati dia sebenarnya dia kena meletakkan bahawa aku ini semaya hajat kerana aku ini seorang hamba. Allah Ta'ala suruh kalau ada hajat minta dengan dia. Yang kedua, aku ini semayang hajat, aku nak Allah Ta'ala beri yang terbaik untuk aku. Yang terbaik untuk aku. Maknanya, kalaulah maju perniagaan, itulah yang terbaik. Kalau tak maju perniagaan, itu juga yang terbaik. Itu juga yang terbaik sebenarnya. Hanya kita tak nampak. Dulu ada satu orang, dia minta kita semayang hajat. Kata, ustaz minta semayang hajat. Apa dia? Dia kata, kedai saya ini, tuan kedai dia nak ambil balik. Tuan kedai nak ambil balik. Sedangkan kedai saya ini, daripada sewa 1,500 jadi 2,000 saya bayar. 2,500 jadi 2,500 saya bayar. Dan sampai sewa 3,000 sebulan pun saya bayar. Dan dia tengok saya punya pelanggan maju ni. Akhirnya dia nak. Dia pun mungkinlah dia kata. Dia tengok 3,000 pun saya boleh bayar. Daripada orang lain boleh bayar. Kalau dia nega dia jadi token lagilah banyak. Lagilah untung banyak. Dia mari jumpa. Boleh tak ustaz semayang hajat? Supaya dia lembut hati, tak jadi ambil balik kedai dia. Dah lah apa lah. Dia minta semayang. Kita semayang hajat. Tahu tak apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Selepas ustaz semayang hajat, tuan ayah ambil terus kedai. Suruh kita bukan orang soleh. Dia terus. Lepas semayang hajat, dia kata Allah, tuan dia ambil juga. Dan orang ni semayang hajat dah. Tuan ayah ambil terus. Ambil terus kedai. Dengan pekerja-pekerja ambil. Lepas tu nak bagi tahu, kalau nak minta permohonan, cari orang lain yang cari kita bukan orang yang soleh. Lepas pada tu, lepas daripada itu, dia pun, tak apalah, bagusnya dia ni, lepas kita semayang hajat tu, kedai dia ni, dia ambil, cari kedai lain, buka kedai kat lain. Panggil juga itu semayang hajat kali lagi. Panggil hajat kali lagi. Dia pun semayanglah. Kita pun semayang hajat. Beberapa lama dia kabur. Rupa-rupanya, patut pun alhamdulillah dia kata, kedai yang baru ini lebih maju daripada kedai dulu. Kedai dulu. Jadi ada hikmah juga. Semayang hajat tak kabul, dia kata. Semayang hajat dia pergi kedai ni. Jangan niat semayang hajat tak kabul. Semua kabul. Hanya kita je melihat mengikut kehendak kita. Tak boleh Allah menentukan yang terbaik untuk kita. Baik. Kemudian dikatakan lagi, maka ada tujuan iaitu daripada memberi kecelaan dalam sempurna ibadat. Kalau ada minta ada tujuan-tujuan tertentu, maka ibadat itu dikata mengandungi kecelaan. Sedangkan ibadat ini sebagai jalan kehambaan sebenarnya. Dan bahawa engkau itikadkan bahawasanya tiada diperkenankan bagimu, bahawasanya zahir diperkenankan bagimu itu tiada syarat. Tetapi disembunyikan daripadamu kerana maslahah bagimu. Jadi apabila saja kamu tengok, dikata apabila saja kita berdoa tiba-tiba tidak diperkenankan. Jadi bila tidak diperkenankan pada zahirnya, maka kita tengok boleh jadi tak cukup syarat. Ataupun boleh jadi juga kerana Allah nak beri yang lebih baik daripada kamu. Semuanya ada kebaikan. Kita berdoa begini, dapat begini, semuanya ada kebaikan. Maka berserah kepada Allah Ta'ala. Ada satu kisah lagi menceritakan bahawa ada satu orang bernama Tariq As-Siddiq. Tariq As-Siddiq ini, beliau ini, dia ini seorang wali Allah. Dan dia dikenal dengan As-Siddiq. Kerana apa As-Siddiq? Kerana dia ni orang yang benar. Maka dipanggil As-Siddiq. Maka pernah berlaku kepada diri dia, satu hari dia berjalan.
Dia berjalan-jalan-jalan, jatuh dalam perigi. Orang panggil perigi buta. Tak ada air, tak ada benda, jatuh dalam perigi. Maka jatuhlah dia dalam perigi. Bila jatuh dalam perigi, lalulah dalam keadaan macam itu, dia pun nak naik atas telaga tu, nak naik. Naik tak boleh. Perigi tu dalam. Kalau orang tengok dalam perigi tu gelap, dah tahu ada orang, tak ada orang bawah. Dia pula duduk di dalam. Dia pun duduk dalam telaga tadi. Bila duduk dalam telaga tadi, dia panggil-panggil orang, tak ada orang jawab. Dia cuba panjat-panjat, tak boleh jatuh balik. Maknanya, akhirnya dia pun berserah diri pada Allah. Serah diri pada Allah, ingat kepada Allah, datang orang, tu rombongan. Satu rombongan, tengok ada telaga buta. Ada telaga. Dia duduk dalam telaga tu. Orang atas telaga tu pun berkata, bahaya telaga ni. Kalau orang jalan-jalan ni, maknanya orang boleh jatuh dalam telaga ni. Jadi nak buat macam mana? Ginilah, kita cari tanah, kita kambus, kita timbus. Kambus ke timbus? Kita pun timbus ataupun kambus. Kita kambuslah telaga tadi. Kita tutup telaga tadi. Dia pun terkejut. Dengar daripada atas tu. Dia pun kata, aku malah minta pertolongan orang, jangan kambus, aku serah pada Allah je, dia kata. Maka dalam keadaan macam itu, dia pun serah kepada Allah Ta'ala. Dia kata, kalaulah aku ini percaya kepada Allah, aku benar-benar sidik dengan Allah, percaya dengan Allah, Allah Ta'ala akan tolong aku. Dan aku biarkan kepada Allah Ta'ala yang membantu aku. Maknanya, dia pun tak kata, jangan kambus telaga. Maka dia pun duduk diam lah. Orang pun lempar pasir dalam kena atas kepala dia. Kambuslah kambuslah telaga tadi. Tenggelam telaga tadi dikambus. Dan dia duduk dalam tu. Namun yang peliknya, dia kata aku boleh bernyawa ketika itu. Duduk dalam kelab gelita, boleh bernyawa. Dalam tengah-tengah bernyawa tu, tiba-tiba dia ada cahaya dalam telaga tadi. Bila ada cahaya, tiba-tiba ada satu ular yang besar. Ular yang besar tadi naik ke atas. Naik ke atas, nak cari, nak naik ke atas ni, nak keluar daripada telaga tadi. Maka ketika mana ular tu naik ke atas, dia pun tumpang sekali ular tadi. Ular tadi, tumpang sekali ular tadi, sehingga ular tadi pun, maknanya keluar, dia pun boleh keluar daripada telaga tadi. Bila dia boleh keluar daripada telaga tadi, dia pun bersyukur kepada Allah, lalu dia mendengar suara. Dia dengar suara, dia kata, ini adalah kasih sayang Tuhanmu, di mana dia telah melepaskan kamu melalui musuh kamu. Melalui musuh kamu, yang ini yang dimasukkan di situ adalah, yang melalui musuh kamu adalah melalui ular tadi. Allah Ta'ala selamatkan dia. Lalulah dikatakan bahawa selamatlah dia daripada kematian, dan dia betul-betul berserah diri kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah, maka Allah Ta'ala selamatkan dia. Begitulah di antara kisah para wali Allah Ta'ala ini. Mereka ini hanya bergantung kepada Allah dalam berdoa. Dan bahawasanya bahawa engkau berpaling atasnya itu di dalam hukum apabila lambat diperkenankannya. Dan inilah yang terlebih jahat daripada sekaliannya. Apabila Allah tak perkenankan kamu, kamu pun berpaling daripada Allah. Kamu kata Allah tidak kasih pada kamu, maka kamu ini berputus asa ataupun berburuk sangka, bermakna kamu ini telah menetapkan sesuatu terhadap Allah. Kamu ini menyangka sesuatu kepada Allah. Maka inilah seburuk-buruk adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai hamba Allah, maka kita kena terima, dan tugas kita hanya berdoa. Menentukan itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita. Maknanya, maka adab itu kepala harta salik. Adab itu penting yang menyebabkan Allah kabul. Yang menyebabkan Allah kabul doa itu adalah adab. Tak ada adab,
maka tidak menepati syarat. Maka adablah dalam berdoa itu. Itulah yang penting. Dan itulah kepala ataupun kita panggil modal. Modal kepada orang yang berjalan kepada Allah. Modal orang yang nak berjalan pada Allah adalah adab. Kerana keadaan hakikat ubudiyah. Ubudiyah seperti yang memberi faedahkan dia. Itulah hakikat ubudiyah, adab. Ketika mana dia berdoa, ketika mana dia sembahyang, dia kena ada adab kepada Allah. Itulah hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika mana kita memohon kepada Allah, mesti ada adab. Mesti ada sopan santun. Dan kena menjaga adab zahir dan juga adab batin. Sebagaimana yang kita beritahu tadi. Kemudian adalah kita dilarang sama sekali bersangka buruk dengan Allah Ta'ala. Bila mana doa kita ini kita lihat tidak lagi diterima. Sebenarnya doa itu diterima. Hanya ditangguhkan sahaja. Kalau tak pun, apa bukti doa itu diterima? Kata ulama, dikata setiap doa itu diterima oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu diterima oleh Allah. Maksud diterima di situ, diterima ibadat doa kamu. Bukan masalah Allah kabul hajat kamu. Tapi kamu ni diterima menjadi orang yang berdoa. Maknanya kamu diterima, dipilih oleh orang yang berdoa. Macam contohlah, ramai-ramai orang ni diterima 10 orang je yang boleh masuk. Kalau ustaz di madrasah, ramai-ramai yang temu duga 10 orang saja yang boleh masuk. Ramai-ramai hamba Allah, ada orang yang Allah Ta'ala terima dia boleh berdoa pada Allah. Ramai mana orang lepas mayang tembur doa-doa. Mananya. Tapi diterima di situ, diterima menjadi orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka jangan buruk sangka. Sebaliknya, kena muhasabah dirinya. Kenapa ditangguh. Boleh jadi sebab ada apa-apa. Dan dia kena berusaha. Kemudian ketika mana dia berdoa, dia tengok doa itu tidak dikabulkan, dia kena bersangka baik bahawa Allah ingin memberi yang lebih baik untuk dia. Kemudian apabila seorang itu muhasabah diri dia, muhasabah diri dia sebagai hamba, ketika mana dia berdoa, itu tandanya ada sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang dikehendaki oleh maknanya pengarang kitab kita memberitahu mengenai adab ketika mana seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita berdoa kepada Allah, kita kena sedar kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Kalau ada 1-2 soalan, kita cuba tengoklah. Mana bernazar adabnya sama juga macam berdoa ke Ustaz? Dia bernazar ini umpama berdoa juga. Umpama berdoa. Saya bernazar kalau begini-begini saya akan buat perkara yang macam ini. Setengah ulama melarang bernazar kerana bimbang jadi kamu orang yang kedekut. Kenapa? Bila bernazar tiba-tiba tak dapat. Lalu saya bernazar, saya nak dapat ni, kalau dapat duit air sina contohnya, saya meleh seekor kambing. Tiba-tiba tak dapat, tak semeleh. Jadi kamu dah kira orang yang bakil. Itu bahaya. Yang kedua, bila kamu bernazar tiba-tiba dapat. Bila kita tiba-tiba dapat, maka takut bimbang, dipahami bahawa Allah Ta'ala ikut kehendak kamu sabit nazar. Sebaik saya bernazar. Kalau tak bernazar ke, tak dapatlah saya. Itu bahaya. Bernazar sebahagian daripada doa juga. Bernazar sebahagian daripada doa. Dan adab pun begitu juga. Kena adab dari segi batin, dari segi zahir pun begitu juga. Maknanya. Jadi kalau nak berdoa pun, nak bernazar pun, hati kena berserah bulat kepada Allah Ta'ala sebagaimana berdoa tadi. Kemudian tengok kalau ada soalan lagi.
Salahkah kalau beramal? Kalau niat nak jadi wali. Makna niat nak jadi wali. Beramal untuk nak menjadi wali ini, maknanya salah dari segi adab beramal. Adab beramal ini, kita ketika mana beramal, kita kena beramal untuk menjadi hamba kepada Allah. Jangan salah faham. Dia ada dua istilah yang kena faham. Satu dipanggil tujuan. Yang kedua dipanggil pemberian. Tak sama tujuan dengan pemberian. Beribadat, tujuan sebagai hamba. Tujuannya nak jadi hamba Allah. Wali adalah pemberian. Maka ketika mana kita beribadat, kita kena bertujuan menjadi hamba. Ada pun wali pemberian, maka janganlah tujuan itu duduk pada pemberian. Maka ini salah adab dalam beribadah pada Allah. Walaupun berusaha nak menjadi wali tidak salah. Tetapi adab itu dengan Allah mesti benar, yakni menjadi hamba kepada Allah. Jadi jangan niatlah nak jadi wali. Nak jadi wali ambil suruhan ustaz apa? Pakai. Mana tahu jadi wali ya? Maknanya. Kalau menjadi wali niat untuk menjadi orang yang Allah Ta'ala kasih, itu insya-Allah. Benarkah kenyataan kita tak boleh beramal soleh sebab nak jadi wali? Lebih kurang saja. Boleh kita nak amal soleh ini nak jadi wali. Baik, wali itu siapa? Wali itu kekasih Allah. Kalau wali yang kita niat itu nak jadi kekasih Allah, maka tidak salah. Tidak salah kita niat nak jadi kekasih Allah. Hanya kita kena betul adab kita, niat kita kena betul. Aku nak jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Adapun tentang Allah nak menjadi wali itu, maka itu kita serah pada Allah. Baik, bagi orang awam, kalau dia niat nak jadi wali, boleh lagi bagi orang awam. Tetapi bagi orang yang salik, yang sudah dekat dengan Allah, maka tidak boleh dia niat nak jadi wali. Maka tengok atas kedudukan masing-masing. Atas kedudukan masing-masing. Jadi, atas orang yang macam kita ni, tak apalah dia nak jadi wali. Kau andalah dia niat jadi wali. Tapi, dia kena memahami bahawa itu bukan matlamat utama. Matlamat utama. Jadi, sebaiknya betulkan niat. Jangan nak jadi wali, tetapi jadilah hamba Allah. Baik, lagi. Adalah salah. Jadi sekadar ini sajalah yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita semua. Dan kalau ada apa-apa lagi persoalan, maknanya bolehlah kemuskilan, bolehlah tanya orang yang lebih soleh. Dan yang terakhir ni, bolehkah berdoa untuk mendapat cinta dalam tasawuf cinta? Cinta adalah satu makam yang tinggi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Contohnya jadi cinta. Maka kita ini nak doa untuk mendapat cinta Allah. Tidak salah kita nak dapat cinta Allah. Tetapi kita kena faham bahawa kedudukan yang paling tinggi adalah menjadi kehambaan. Mendapat kehambaan. Salah ke tidak salah? Tidak salah. Kita doa untuk mendapat cinta Allah. Tetapi yang lebih wajar lagi kita berdoa untuk menjadi hamba kepada Allah. Itulah yang sebaiknya. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kita kepada kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang saleh. Dan insya-Allah kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala, kita akan membaca lagi kitab hikam. Insya-Allah pada malam besok kita akan sambung pada matan yang lain. Jadi sekadar ini yang saya dapat disampaikan. Kepada para jemaah di Facebook Ustaz, pagi tadi Ustaz ada share mengenai zikir 10 bulan Zulhijjah. Jadi dia kepada para jemaah boleh amalkan zikir itu. Dalam zikir itu insya-Allah sepanjang 10 Zulhijjah ni amalkan, dan di siang hari buatlah ibadat. Sebagaimana 10 malam terakhir itu
orang malam terakhir bulan Ramadan orang bersungguh-sungguh, maka di 10 siang bulan Zulhijjah ini bersungguh-sungguhlah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada mereka yang bersama dengan Ustaz, dan Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.